panas sikit. Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di surau kita, Surau Al-Mahdi, untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita yang telah kita tinggalkan daripada bulan Ramadan tu hari. Ramadan saya datang juga, tapi tazkirah. Jadi kita tak jumpa Syawal lah. Syawal mana ada kuliah awal-awal itu kan. Tak ada kan, saya tak tahu. Dan sebagaimana saya maklumkan hari itu, kita akan berkongsi tentang suatu subjek yang baru, itulah fiqhu al-muamalah. Sebenarnya buku Fadailul Amal, buku kecil yang saya dah baca bertahun-tahun tu, dah sampai ujung ya. Dan nak habis dah sebenarnya. Ada tajuk yang last tu, tajuk tentang berbuat baik atau akhlak yang baik kepada orang lain lah. Saya kira saya tak habiskan lah. Ada yang ujung-ujung tu saya ingat muka surat ataupun helaian yang terakhir tu. Tapi tak apalah ya. Saya kira selepas Syawal ini, sebagaimana diminta oleh pengusaha masjid untuk saya mengajar subjek yang lain, subjek yang barulah. Itulah fiqh al-muamalah. Muamalah lah ya kan. Kita kata muamalah. Dalam Arab ni kita panggil fiqhu al-muamalah. Jadi start daripada hari ini dan akan datang saya akan baca buku ini ataupun saya akan mengajar tentang fiqh berkenaan dengan tuan-tuan, dan saya ada nota lah ya, nota ni maka saya akan share. Saya ingat saya tak bagi lagi kot kat ICU kot. Nanti saya akan share, bolehlah dia share dengan grup surau untuk rujukan. Nota ni memang nota saya sendiri yang saya dah buat lama dah. Saya ingat sejak 6 atau 7 tahun yang lalu, semenjak saya mengajar di Open University. Masa tu saya tengah buat masters. Ya. Walaupun muamalah bukanlah bidang saya in spesifik, saya ibadah. Tapi bila ada kekurangan pensyarah, kadang-kadang kan kita ganti orang. Kebetulan semasa kita belajar di peringkat masters, memang penekanan kepada fiqhul muamalah agak berbeza dengan pengajian kita semasa di peringkat ijazah terdahulu. Dulu muamalah ni macam bukan tak penting, tak berapa ni sangatlah. Kita hanya belajar satu subjek saja, Introduction to Islamic Muamalah. Itu saja. Dululah ya, masa zaman degree dulu. Sebab kita bukan ambil muamalah. Kita ambil pengajian Islam, ibadat lah lebih kurang. Jadi tak ada penekanan yang lebih lah pada waktu itu. Kita belajar pun sebenarnya belajar dekat ijazah ni nak lulus saja. Jadi kita bukan kata pelajar kita keluar ni nak jadi orang yang betul-betul pandai berilmu. Allah Ta'ala alam lah ya. Saya personally masa belajar degree dulu, belajar nak bagi habis je. Sebab itu kita hanya belajar
buku-buku yang kita pelajari dalam sesi kuliah. Modul satu lah. Sebab hak masuk esok tu ya. Kan? Kita tak berminat nak belajar benda-benda yang lain daripada silibus yang kita ada masa zaman degree dulu. Ya. Sebab itu kebiasaannya after kita belajar degree ni dia bela-bela lagi. Tak tahu benda kan. Kita tahulah kita belajar tu, tapi kadang-kadang orang tanya pun tak boleh jawab. Benda-benda basic pun kita tidak tahu. Betul. Tapi bila kita sambung di peringkat lebih tinggi, masters, walaupun masters ni hanya 2 tahun atau 2 tahun setengah, dan kita belajar satu bidang yang lebih spesifik, tapi cara belajar dia tidak sama. Di mana kita belajar kerana nak ilmu, bukan lagi kerana nak lulus, bukan lagi kerana nak skor, tak. Dan kita lebih terdedah kepada perkara yang baru, dan kita berminat untuk nak belajar dengan lebih mendalam lagi. Kita banyak bertanya, belajar zaman degree dulu tuan-tuan. Ni saya bagi tahu lah ya, tak kena mengena dengan ni pun. Tapi nak beritahu, orang kata apa, mungkin tuan-tuan dulu belajar di universiti juga kan, lebih kurang tu je kot, tak tahulah. Ini saya bagi tahu pasal dalam keagamaan. Dulu di peringkat ijazah kita belajar, apa yang pensyarah sebut, kita terima je. Dia suap-suap, kita ngap. Tak ada nak fikir, ya? Tak ada nak question balik pensyarah tu, tak ada nak tanya pun tidak. Atas saya ingat masa saya belajar dulu, kalau pelajar daripada luar negara, foreigners kan, tak kisahlah daripada mana-mana negara pun, mereka suka tanya. Dia sikit kat tangan, I have a question, tanya sama. Tapi orang Melayu lah paling malu sekali. Ya. Tapi kalau periksa, kita skor pada mereka. Tapi kita lebih diam, malu nak bertanya. Lagi satu, kita tak ada rasa kepentingan apa-apa. Ya? Pasal kita fikir nak lulus, nak skor, baca banyak-banyak, hafal banyak-banyak, modul, okey ya. Kan? Dululah. Tapi bila kita belajar di peringkat tinggi, dia lain lah ya. Walaupun kita belajar di peringkat masters pun, ada satu subjek je muamalah, bukan banyak pun. Kan? The science of human dealing dia panggil, fiqh muamalah. Tapi pembelajarannya lebih komprehensif, lebih konklusif, dan lebih merujuk kepada perkara baru yang ada pada hari ini. Sementara dunia hari ini ada dunia muamalah sebenarnya. Kan? Kalau tuan-tuan sedarlah, dan sebahagian kita masih tidak sedar bahawa keadaan pada hari ini dia lebih bersifat muamalah. Nanti saya akan sebutlah apa beza ibadah dengan muamalah, apa semua tu supaya kita faham. Baik, dan saya mula menaruh minat kepada muamalah semasa saya belajar di peringkat masters, walaupun pada waktu itu bidang saya adalah bidang ijtihad. Saya belajar tentang fiqhul khilaf. Baik itu, mana-mana tempat saya pergi, saya amat tidak senang ataupun suka kepada setengah-setengah orang kata apa, idea yang lebih menjurus kepada taksub, mazhab, taklid. Saya lebih kepada fiqhu al-mazahib. Ya. Belajar belaka mazhab. Kita tidak dibatasi dengan mana-mana aliran, hatta mana-mana ulama. Walaupun kita tahulah kita di Malaysia ni katanya mazhab Syafi'i lah, katanya ya. Apa benda tu tak adalah Syafi'i mana pun sebenarnya. Tapi tak apa, that is okay. Saya ibadah. Tapi masa belajar, alhamdulillah, saya minta penyelia saya daripada fiqh muamalah. Saya ambil orang muamalah. Itulah Dr. Taqiyuddin daripada UM. Bagusnya private universiti ni, kita boleh pilih pensyarah daripada luar. Nak pilih siapa suka hati kita. Because private ni kita bayar lebih kan. Yuran mahal tuan. Kalau di IPTA master 6,000 saja untuk 2 tahun setengah. Tapi kalau dekat PTS 20,000. Jadi dia lebih terbuka. You can choose any supervisor you want. Kita pun pilih kan. Saya pilih pensyarah saya juga, dia buat part time di situ. Tapi dia adalah pensyarah ekonomi dan muamalat di Universiti Malaya. Pasal saya minat dengan muamalat start pada waktu itu. Bila saya belajar master tu, walaupun saya belajar bab ibadah, bab ijtihad, bab mazhab-mazhab ni kan. Tapi saya pilih
penyelia daripada bidang muamalah. Dr. Taqiyuddin itu adalah pensyarah kanan di Isti Malaya di Jabatan Ekonomi dan Muamalah Islam. Dia kawanlah dengan Dr. Sufyan. UM juga yang famous lah, AJK Fatwa Perlih bahagian muamalat tu kan, Dr. Sufyan tu satu geng lah tu ya. Jadi memudahkanlah saya untuk bertanya beliau ya, merujuk dalam hal tertentu. Jadi saya cuba untuk nak orang kata explore satu ilmu yang baru ya. Kerana saya berpandangan secara peribadi dunia hari ini adalah dunia muamalah. Baik. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah tahun ni saya sambung ke peringkat PhD memang dalam bidang muamalah. Cuma bukan banking lah ya. Muamalah ni ada dua, satu commercial contract, satu dipanggil charity contract. Saya ambil charity contract lah, hibah, wasiat, faraid. Charity contract ni akad-akad kebajikan. Daripada yang basic-basic, hak kecil-kecil hak dia buat kat masjid, masjid buat khairat kematian, betul? Itu dipanggil muamalah lah tu. Charity lah, kebajikan. Hak peringkat bawah ni kan, sampailah kepada peringkat atasan. Dia lebih kepada akad-akad atau kontrak-kontrak kebajikan. Itulah bidang saya. Nak buat bahagian banking and financial institution macam susah sangat. Saya pun kurang berminat. Banking ni saya tak berminat sangat. Jadi saya ambil yang akad-akad tabarruk ataupun kontrak-kontrak charity lah. Cara amnya wasiat, wasiat kan? Hibah umpamanya. Dan secara spesifik saya buat berkaitan dengan wakaf, insya-Allah taala. Baik. Kerana tuan-tuan, sebenarnya ekonomi bukan hanya boleh dikembangkan atau bukan hanya boleh berkembang dengan kontrak-kontrak komersial seperti hak kita dah buat di bank itulah. Kan? Deposit duit, melabur duit, apa lagi kita buat? Pinjam meminjam, macam-macam kita buat transaksi di bank. Memang dia menyumbang kepada ekonomi sebenarnya. Sebab itu kita dengan bank hari ni tak boleh dipisahkan. Ada orang anti bank, dia kritik bank kau-kau punya. Jangan simpan duit di bank, jangan itu, jangan ini kan. Dia very negative about the bank. Tapi sebenarnya hari ni kehidupan kita dengan bank amat dekat sekali ya. Bank ni memang kalau tak ada bank hari ni susah. Bank bukan hanya kita simpan duit, tapi banyak urusan-urusan yang kita buat hari ni melibatkan banking. Contoh nak bayar bil, kalau tak ada akaun, kaunter mana tuan nak pergi? Semua online kan? Perlu kepada banking. Jadi bank ni penting. Lagi satu, dalam dunia globalisasi hari ni, ekonomi kadang-kadang bergantung sejauh mana kekuatan bank dan institusi kewangan sesuatu negara. Bank strong, ekonomi kita strong sebenarnya. Bank collapse, ekonomi pun collapse. Ada orang tu dia marah kat banking ni, dia kata jangan simpan duit dalam bank. Keluarkan semua, keluarkan semua. Dia tak tahu kalau semua orang buat apa yang dia suruh. Duit yang kita ada tu pun akan jatuh nilai, dah tak ada nilai apa-apa. Duit ni tuan-tuan, dia mudah naik, dia mudah turun, tapi nak naik susah. Wang kertas kita ni, fiat money kan. Jadi kadang-kadang orang duk buat TikTok, duk hentam, itu kadang-kadang tak tahulah Allah Taala. Jadi nak cerita begitu. Jadi dia ada satu yang komersial. Ekonomi bukan hanya boleh dibangunkan dengan aktiviti ekonomi berasaskan komersial semacam itu, tapi sebenarnya ekonomi juga boleh dibangunkan dengan kontrak-kontrak dan akad-akad charity yang dulu tidak famous tapi hari ini sudah dikomersialkan. Sebenarnya hak saya sebut tadi lah kan, hibah umpamanya. Kalau dulu-dulu klasik punya cara, buku-buku fiqh lama kan, hibah ni hanya pemberian ibu kepada anak, bapa kepada anak, anak kepada bapa, abang kepada adik, macam tu ya. Tapi hari ini konsep hibah telah diperluaskan, hatta dikomersialkan. Bank dah ada buat hibah. Tuan-tuan nak hibah pergi bank. Hatta hari ini tuan-tuan ada tabung haji, tuan-tuan taruh nama tu kan,
Hibah lah tu. Cuma dia bukan hibah dalam mazhab Syafi'i lah, itu hibah dalam mazhab Hambali. Hibah dalam mazhab Maliki, dia panggil hibah bersyarat, taruh nama tu kan. Kerana mazhab Syafi'i dalam muamalah ni dia agak ketat. Sehingga bila kita belajar, kita akan dapati bahawa hampir tidak ada mazhab Syafi'i dalam urusan muamalah semasa. Yang duk dakwa mazhab Syafi'i ni ibadah saja. Tu pun ada yang tak Syafi'i mana pun. Tapi muamalah sudah tidak ada wajah mazhab Syafi'i. Kita dah talfiq, kita dah campur berbagai mazhab. Sebenarnya. Hatta kalau kita baca resolusi Badan Negara yang dikeluarkan setiap tahun, kita dapati talfiq sudah berlaku secara berleluasa. Malah bukan hanya di negara kita, malah negara-negara yang lain. Kalau ikut mazhab, memang tak boleh pergi ke mana lah. Mazhab Syafi'i, contoh di Malaysia, muamalah mazhab Syafi'i saja. Susahlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli kereta, tak boleh bayar duit booking. Bayar duit booking, haram. Kereta tak ambil lagi, dah nak bayar RM500. Pasal apa? Haram lah. Tak sah. Haji ada rumah sewa, Haji ambil deposit 1 month in advance. Betul tak? Kau tak ambil? Masuk je. Tak ada 1+1, 2+1, tak ada. Ada kan? Itulah mazhab Syafi'i haram. Kita tak boleh ambil wang pendahuluan. Langsung. Yang disebut sebagai bi'ul urubun. Jual beli pendahuluan. Kita tak duduk lagi. Duit dah ambil dulu. Pasal apa? Tak boleh. Jadi mau tidak mau kita terpaksa pergi kepada mazhab yang lain. Campur aduk lah. Dia panggil talfiq dalam muamalah ni perkara biasa. Cuma hari ni talfiq dalam ibadah ni macam luar biasa sikit. Kepada masyarakat awam seperti tuan-tuan, adapun kami di peringkat tinggi ia jadi perkara biasa. Dia kata ilmu lah. Kerana agama tuan-tuan dia tidak dibatasi dengan mana-mana sektor. Dia sentiasa praktikal dan relevan di mana sahaja. Dan ulama ni tuan-tuan, as long as dia berpanduan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, kita boleh ambil manfaat daripadanya. Tak ada masalah sama sekali. Dan itu telah kita praktikkan di sektor muamalah. Kita dah buat dah. Dan dia berjaya, alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan taruh tambuh haji, taruh penama itu hibah. Hatta kalau tuan-tuan nak hibahkan harta pada anak tuan-tuan. Ini banyak berlaku kepada kawan-kawan kita di mana dia tidak ada anak lelaki. Ini kena ambil perhatian. Mana-mana tak ada anak lelaki tu kan. Kita kena bersedia tuan-tuan untuk masa depan. Kita lah. Hatta kita sendiri kena fikir. Kalau aku mati esok anak bini aku macam mana keadaan. Kena fikir tu. Itu dalam konteks muamalah. Banyak hari ni orang tidak fikir. Kan? Itu yang kita suruh ambil insurans dia kata kapitalis pula. Memanglah kita tak nafi. Sikit sebanyak kapitalisme ada dalam sektor ekonomi, ada dalam banking bahkan. Atau dalam setengah-setengah keadaan, kadang form very Islami. Tapi dari sudut ruh dan semangat masih sikit-sikit ada kapitalisme. Cuma kita tak boleh nak dedahkan sangatlah. Nanti marah pula mereka kan. Cuma kita beritahu sikit-sikit. Tak dinafikanlah tuan-tuan. Kerana bila sebut tentang muamalah, dia satu benda yang suka nak dibanteras ataupun suka nak orang kata nak buat on the spot susah. Tengok Rasulullah SAW. Kan? Contoh muamalah. Walaupun ni bukan kewangan. Ini muamalah biasa. Bila Nabi jadi Nabi, orang Arab minum arak. Adakah ia terus diharamkan? Tak. Dia step by step. Kan? Kenapa? Kerana itu muamalah. Manusia minum arak macam minum air. Macam mana tuan-tuan minum teh di rumah? Macam itulah. Ada air teh di rumah. Ada macam-macam teh Lipton, teh Bo. Itulah arak pada waktu itu. Kan? Hatta sahabat-sahabat Nabi SAW pun minum. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaan. Allah Taala ni hakim. Dalam Quran banyak disebut. Allah ni hakim, hakim, hakim. Bijaksana mana hakim ni? Kan? Sebab itu agama ni, walaupun kita kata Nabi ni bersifat dengan fatana, bijaksana,
Tapi Nabi tidaklah sebijak mana untuk nak mengadakan satu agama baru, melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islamic religion is well organized. Agama Islam ni tuan-tuan, dia tersusun rapi. Hatta cara pensyariatan pun very sistematik lah kita kata. Nabi, kan nak cakap lah kan. Bukan kata Quran Nabi tak boleh buat. Islam tu sendiri, ajarannya Nabi pun tak boleh buat. Hatta mana-mana manusia di atas muka bumi, sebijak mana pun dia takkan ada kebijaksanaan seumpama itu. Kan? Benda-benda yang Allah Ta'ala nak suruh, kalau dia melibatkan kemasyarakatan, muamalah, pasti ia akan disyariatkan secara bertahap-tahap. Kalau ibadah pun bertahap-tahap, muamalah lebih-lebih lagi. Allah Ta'ala mengharamkan riba berkali-kali. Mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu dulu, riba ni tak bagus. Ya? Yasalunaka 'anil khamri qul fihima. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima. Macam ayat tu? Yasalunaka 'anil maisir, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ada sahabat tanya Nabi, arak ni macam mana? Kita ni boleh minum tak boleh minum ni? Sahabat duk tanya kan. Dah minum mabuk. Macam mana kita ni? Tak bagus benda ni. Dia dah rasa benda ni tak bagus. Jadi dia tanyalah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala kata, katakan kepada mereka, pada arak itu ada manfaatnya dan ada kemudaratannya, dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hak peringkat awal, the first step, bila Allah Ta'ala nak prohibit atau nak mengharamkan arak. Macam tu kan? Arak ni tak bagus. Ya. Boleh minum lagi. Pasal minuman tradisi. Kan? Susah nak ubah tradisi orang tuan. Itu yang Nabi SAW bila mula-mula dia kata la ilaha illallah. Syirik tak ada toleransi ya. Nabi bila Nabi jadi Nabi, dia tak ada bertahap-tahap. Tauhid on the spot. Pergi mana-mana la ilaha illallah. Pergi mana-mana la ilaha illallah. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Itu yang orang tuduh Nabi Sobi tu, membuat ajaran baru tu, menghina agama kami, menghina untuk nenek kami, mengaibkan Tuhan-Tuhan kami. Nabi tak buat pun. Tapi pasal tradisi yang cuba perbetulkan oleh Rasulullah SAW. Benda kita dah biasa buat, tiba-tiba orang tegur, ingat senang nak terima ke? Susah walaupun benda tu tidak betul. Sama lah konteks ni pun, orang banyak minum arak. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dulu. Kemudian tahap yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. The second step. Boleh minum, tapi jangan minum before you pray. Jangan minum sebelum kamu solat. Because kalau kamu minum lalu kamu solat, kamu tak tahu apa yang kamu sebutkan. Apa guna kita sembahyang kita tak tahu apa yang kita baca? Sebab tu budak-budak tak diwajibkan solat. Pasal budak-budak dia tak tahu apa yang dia buat, bahkan dia tak faham pun. Boleh ajar dia solat, malah diwajibkan bila dia umur 7 tahun kita wajib ajar dia. Tapi tak wajib. Syarat wajib sembahyang ni mukallaf, umur 15 tahun ataupun sudah adalah syarat dia kan. Baliklah kita kata. Budak-budak wajib sembahyang ke? Tak wajib. Sehingga dia balik. Kerana kesempurnaan akal nak menghadap Tuhan itu penting. Orang mabuk sama juga, Tuhan tak bagi sembahyang. Untuk apa kamu sembahyang kalau kamu tak tahu apa yang kamu baca? Kan? Orang gila wajib sembahyang. La tasihhu salat al-majnun wa la tajibu alaih. Dah diwartakan dalam mana-mana fiqh, mana-mana aliran. Tidak sah solat orang yang gila dan tidak wajib ke atasnya. Hatta kalau dia sembuh daripada gilanya, dia recover, dia tak wajib mengqadanya pasal dia gila. Kalau setahun dia gila contohnya, gila ada dua. Satu gila setiap masa lah. Ataupun lahir-lahir dah jadi gila. Ada gila ni dia once a while. Dia panggil junun mutabak. Dia gila sekali-sekala kan. Waktu dia sedar tu dia tak payah qada dia gila tu. Satu keringanan yang Allah Ta'ala beri.
Dan waktu dia gila pun of course lah dia tak boleh semayang. Kalau dia semayang pun tidak sah dan tidak wajib ke atasnya. Pasal untuk apa dia semayang? Lah kerana dia gila. Kita nak munajat pada Tuhan, otak tak sempurna, tak boleh. Kan? Sama dengan orang yang nyanyuk. Tahu nyanyuk? Orang panggil mahzari. Mahzari pun dah konteks yang sama. Akalnya sudah tidak sempurna. Ada orang tuan-tuan, bapak dah nyanyuk dah. Duk paksa suruh bapak semayang lagi. Boleh suruh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dia dah nyanyuk tuan-tuan. Kan? Saudara saya dah nyanyuk semayang lah kadang bogel. Tak boleh nak marah ke dia pasal dia nyanyuk. Orang yang mahzari seumpama ini dah tak wajib solat ke atasnya. Untuk apa dia solat? Akalnya sudah tidak sempurna. Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Hatta kadang-kadang anak pun dah lupa, bini pun dah lupa. Ada sekali dia semayang pakai baju kurung anak dia. Yang dia gelak-gelak anak dia. Nampak? Jadi dalam konteks mabuk pun sama. Allah Ta'ala kata jangan kamu semayang dan keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Second step. Kemudian ada third step, barulah Allah Ta'ala mengharamkan arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Baru Allah Ta'ala kata tak boleh lah. Three steps at least, sekurang-kurang. Pasal dia muamalah, tak boleh ubah on the spot. Ada lagi perkara yang bersabit muamalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala step by step. Riba pun sama. Tadi saya ada kena-mengena lah dengan muamalah ni. Muamalah juga tuan, pasal muamalahnya dia luas ya. Nanti saya akan jelaskan sampai ini bidang-bidang dalam muamalah. Sebenarnya selain daripada ibadah adalah muamalah. Other than ibadah, all are muamalah. Cuma yang kita nak bincang ni muamalah kewangan, yang kita sebut hari ni muamalat. Sebenarnya dia tak tepat. Dia sebut muamalat, dia luas. Semua hak ehwal selain ibadah adalah muamalat. Cuma yang kita akan belajar hak ehwal harta dan kewangan ini hanya part daripada muamalat. Jadi hak kita duk guna hari ni muamalat merujuk kepada kewangan, sebenarnya tidak tepat. Kerana muamalat merujuk kepada semua perkara selain ibadah yang bersabit dengan kehidupan kita, sesama kita. Hatta kita dengan haiwan pun muamalah. Nabi larang bunuh anjing umpamanya. Itu muamalah. Cuma yang kita nak belajar ni muamalah harta. Ya. Dia satu part daripada muamalah. Baik, jadi arak tadi dia muamalah juga pasal tradisi manusia kan. Kemudian yang kedua, selain pada arak yang Allah Ta'ala ambil masa untuk dilarang ialah riba. Terdekatlah dengan kewangan dan muamalah yang kita nak belajar. Ya. Riba pun sama. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada peringkat awal hanya memberitahu akan keburukan riba. Riba ni tak bagus. Allah Ta'ala beritahu begitu pada peringkat awal. Ya. Kemudian Allah Ta'ala buat perbandingan antara riba dengan zakat atau sedekah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Allah Ta'ala akan mencabut keberkatan daripada riba dan Allah Ta'ala akan membangunkan sedekah. Mana kalau kita sedekah tu pahala dia besar. Tapi kalau kita ambil riba, insya-Allah tak ada apa-apa, malah dia mencabut akan keberkatan rezeki yang kita cari. Allah Ta'ala bagi tahu aspek-aspek seumpama itu. Peringkat awal ni. Malah pengharaman riba sebenarnya lebih lama dan panjang berbanding pengharaman arak. Kerana orang Arab dia memang melakukan transaksi riba secara meluas. Sikit-sikit riba, sikit-sikit riba. Pasal nak untung, betul tak? Jadi tak boleh nak diharamkan secara sekaligus. Macam tadilah, kalau Allah Ta'ala terus mengharamkan arak, banyak kesan-kesan dan implikasi yang akan timbul. Allah Ta'ala maha bijaksana. Dia step by step, sikit-sikit. Sampai satu tahap yang bersesuaian, barulah dilarang. Riba pun sama tuan-tuan. Sampai orang dah bersedia untuk menolak riba, barulah Allah Ta'ala haramkan riba. Tak keletun ayat dalam surah Al-Baqarah yang ke-275. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba.
Malah Allah Ta'ala sebut 7 atau 8 ayat berturut-turut tentang riba. Maka sahabat sudah berlepas diri, ya Allah, kami tidak riba lagi. Nampak? Ha? Kenapa begitu? Kerana dia muamalah. Dalam setengah keadaan dia mengambil tempoh masa yang lama, ya, untuk nak disyariatkan. Hatta pada hari ini pun, tuan-tuan. Ya. Dulu-dulu kita tidak ada sistem kewangan Islam. Dulu tak ada. Bukan hanya di Malaysia, malah di negara-negara yang lain. Ya, tak ada. Hanya sejak kebelakangan ini baru diasaskan. Ya. Hatta di negara Arab pun lewat. Antara yang terawal yang buat Mesir. Dia buat satu bank, ya, Islamic banking. Pada tahun 1960-an tak silap saya. Kita pun agak lewat. Kita pada tahun 1987. Ya. Baru diperkenalkan sistem kewangan Islam. Tak kala dibina tabung haji dan bank Islam pada waktu itu. Baru dia buat. Dulu tak ada. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi ke bank sebelum pada tahun 1983, bukan 87 ya, 83. Tuan-tuan tidak ada pilihan. You got no choice. Kalau hari ni ada pilihan kan? Kan? Pergi bank contohnya atau nak beli kereta, salesman tu akan bagi tahu. Loan ni ada dua ya, satu konvensional, satu yang Islam. Biasa kita akan tanya je, bulanan yang Islami berapa, yang konvensional berapa. Salesman pun nak mudah kerja dia malah nak cakap banyak. Malah dalam setengah-setengah keadaan, komisen yang dia dapat daripada konvensional lebih banyak daripada yang Islami. Dia akan ambil benda-benda macam tu. Jadi dia akan beritahu, yang Islami banyak ni, yang konvensional banyak ni. Itu saja poin dia. Dia tak cerita banyak-banyak. Oh, beli Myvi harga 46,000. Islamik 500 sebulan. Konvensional 480. Murah konvensional 20 riyal ni. Contoh. Itu dia panggil monthly variance. RM20. Agak-agak tuan-tuan akan ambil konvensional ke yang Islamik? Agak-agak lah. Mostly dia akan memilih konvensional. Sebab itu, sampai ke hari ini, konvensional masih menguasai market Islamic finance dan banking. Kerana sikap kita sendiri dan adanya misunderstanding atau juga kita sebut misconception. Kita tak pernah faham sangat. Kita lebih melihat kepada output yang akhir, pembayaran tu berapa. Ada orang dia beli rumah, tuan-tuan, dia buat perbandingan antara konvensional dan Islamic. Konvensional saya kena bayar Ustaz sebulan 1,800. Islamic saya kena bayar sebulan 2,200. It's about 300 ringgit. Dia punya monthly variance. Jadi of course dah saya akan ambil yang konvensional. Jadi sebab kenapa kita tak ambil yang Islami itu sebab tu. Antaranya sebab kita lebih memilih yang lebih rendah bulanan. Kan ada banyak lagi dia punya kira-kira tu. Tapi kita nak tahu waktu yang betul tak? Saya dulu beli kereta pun saya nak tahu yang murah je. Hatta kalau diberi pilihan kita beberapa bank, kita nak tengok hak mana hak keuntungan ataupun interest yang paling rendah. Dia lain-lain bank tak sama ya. Kalau beli kereta baru, bank ni 2.8, ni 2.7. Kalau import, kalau kereta lokal lah, kalau kereta import dia lebih sikit. Kita nak hak murah je. Itu je tahap kepahaman kita tentang financial muamalah. Itu je. Kita nak yang murah. Daya tidak, orang kata apa, bagus sama sekali. Dan menunjukkan bahawa kita tidak ada ilmu dan tak ada pendedahan. Dan sebenarnya belajar muamalah ni tidaklah susah, senang aja. Especially nak belajar yang basic. Ni basic muamalah, tuan-tuan. Hanya 138 muka surat. Saya ada dua nota, satu yang klasik muamalah, satu yang contemporary muamalah. Ni hak muamalah semasa. Kalau hak klasik dia banyak lagi, 200 muka surat lebih. Itu hak klasik. Dia ada dua nota ya. Masa apa ada beza klasik dan semasa? Memang tidak sama. Muamalah klasik dia tak sama dengan muamalah semasa. Even term yang digunakan sudah banyak yang terkini berbanding yang terdahulu ya. Kadang-kadang term yang sama tapi aplikasi yang tidak sama. Dia tak sama ya, muamalah ni berkembang dengan pesat sekali ya. Baik, balik pada yang tadi. Jadi bila diasaskan tabung haji dan bank Islam, negara kita sudah ada satu
sistem kewangan yang baru yang disebut sebagai Islamic banking atau Islamic finance. Baru dah start nak ada. Cuma saya sebut tadilah. Tuan-tuan ingat, bila kita buat satu sistem yang baru, boleh terus menghapuskan sistem yang lama on the spot. Tak mungkin sama sekali. Tak mungkin. 10 tahun yang pertama, tuan-tuan, negara kita hanya baru, dia panggil baru asas. Tahun 1983 dia perkenalkan Islamic Finance, tabung haji, bank Islam, baru 2 bank pada waktu itu, bank lain lagi tidak terlibat. Dia hanya meletakkan asas-asas kepada muamalah, baru buat 10 tahun yang pertama hanya asas-asas muamalah Islam saja, baru asas. Masuk 10 tahun yang kedua, dia panggil plan transformasi kewangan Islam. Dia ada 10 tahun pertama peletakan asas, buat asas-asas dia baru ya. Masuk 10 tahun yang kedua, baru dia kembangkan lagi, keluarkan lagi produk-produk Islami. Cuba cari kaedah sebaik mungkin untuk nak mengelakkan hal-hal yang bersabit, bukan hanya yang haram seperti riba, tapi syubhat-syubhat yang ada. Cuba. Masuk 10 tahun yang ketiga, baru nampak Islamic Finance boleh duduk sama tinggi dengan convention. Baru nampak. Baru market tu ada. 10 tahun yang ketiga. After 30 years. Ni baru masuk 10 tahun yang keempat. Dia punya target tinggi. Ingin menjadikan Islamic Finance sebagai pilihan orang Islam. Tak tahulah hari ni boleh tercapai atau tidak. Hari ni ya. Dan bila kita baca resolusi ya, yang dikeluarkan oleh bank negara daripada tahun ke tahun, tuan-tuan, mereka telah mengeluarkan effort yang amat baik sekali. Hatta kalau kita lihat Islamic Finance di negara kita dan negara-negara yang lain, kita ke hadapan sebenarnya. Nak dibandingkan negara macam negara maju mungkin tak boleh nak tanding lah. Sana dia punya Islamic walaupun skop dia kecil, tapi dia lebih advance dan Singapura. Saya 2 hari di hotel, kita nak membangunkan wakaf di Malaysia. Kita rujuk Singapura. Kita kata mereka negara non-Muslim kan. Dia punya charity punya lagi hebat daripada kita sebenarnya. Kita ambil model daripada sana. Atas banyak sebab lah tuan-tuan. Kita ni banyak sangat sebab kita pengurusan undang-undang, perundangan kita ya. Hebatlah Singapura, saya respect lah. Tapi mereka pun ambil nasihat daripada sekolah muamalah kita. Profesor Daud Bakar tu, mereka rujuk juga. Rupanya dia bukan hanya ulama muamalah di Malaysia, tapi di peringkat dunia. Dunia tuan rujuk dia. Tahu Profesor Daud Bakar? Dulu keluar dalam TV wang anda. Saya dah tengok sekejap. Tapi sebab kita maghrib keluar. Dia buat waktu maghrib pula tu. Pukul 7 sampai 7.30 tak silap. Tapi dia rakaman lah. Profesor Daud Bakar adalah Ketua Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. He is the number 1 scholar. Saya dulu pun tidak kenal beliau. Tapi bila saya pergi kursus tentang Islamic Muamalah, charity, especially bab wakaf ni, saya dapati he is really a scholar. Dia memang seorang alim lah bab muamalah. Dan dia telah banyak buat revolusi dalam transaksi muamalah yang ada. Dia nak bagi betul-betul solid yang Islami lah. Dia cuba. Tapi sebagaimana yang saya sebut, sebab itu kita apa-apa jangan negatif. Ada orang cakap Islamic finance pada hari ini sama saja dengan konvensional. Bahkan dia adalah backdoor riba. Dulu ada timbul kan, backdoor. Ada seorang tokoh tu, dia kata Islamic banking sama je dengan konvensional. Backdoor riba. Riba juga tapi pintu belakang. Tak benar sama sekali. Sebab dia kata profit yang Islamic finance ambil sama dengan interest yang diambil oleh konvensional. Dia kata lebih kurang sama. Malah lebih lagi kan.
Jadi kata riba juga tu. Tak sama ya, itu bukan riba. Itu profit, itu keuntungan. Sistem yang digunakan oleh Islamic banking base kepada buy and selling, jual beli. Apa-apa dia buat, dia mesti berasas kepada akad jual beli. Dan dalam akad jual beli kita boleh ambil keuntungan. Tapi kita nak kena faham, macam saya cakap tadi lah. Tuan-tuan buat Islamic banking, tuan-tuan boleh eradicate terus. Konvensional, mana boleh. Konvensional ni global. Boleh sedikit demi sedikit. At least kita ada hari ni 2 pilihan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, itu realiti yang kita kena terima. Sepatutnya kita ada satu sistem je. Kan? Dalam banyak hal. Pendidikan, sepatutnya hanya perlu ada Islamic education. Tapi kita hari ni ada kebangsaan, ada Islamic. Tak boleh buat apa lah. Realitinya macam tu. Sama juga dengan kehakiman. Hari ni kita ada dua. Satu kehakiman sivil, satu kehakiman syar'i. Sepatut kan, kehakiman satu saja lah. Tapi apa yang kita boleh buat? Sama juga dengan Islamic finance dan banking, sepatutnya kita ada satu sistem saja, sepatutnya. Tapi dek kerana globalisasi, benda yang tak dapat dielakkan, ratusan tahun kita duk amalkan konvensional, datanglah yang Islamic sikit sebanyak, kita support. Nak buat macam mana kan? At least kita ada pilihan. Dan yang paling penting tuan-tuan, Islamic funds dia dipelihara. Dia tak sampai kepada perkara-perkara yang haram. Kita simpan duit di konvensional, duit kita tak pergi tak mana-mana. Tidak kita, duit kita ada ke puncak genting. Kerana dana dia tidak dipelihara. It is very open fund. Siapa-siapa boleh pinjam, siapa-siapa boleh ambil, siapa-siapa boleh sampai ke mana-mana pun. Kan? Dulu ada isu yang genting punya tu kan. Siapa yang ni? Ya. Tapi kalau kita ambil yang Islamik, sekurang-kurangnya fund dia dipelihara. Dia tidak pergi kepada tempat-tempat yang haram. Kan? Soal bank nak ambil profit lebih, dia ada calculation dia tuan. Tuan-tuan ingat kalau dia bagi Islamic banking rendah, konvensional lebih tinggi, spoil market lah. Sedangkan konvensional juga menyumbang pada ekonomi. Dia nak kena jaga bank negara ni tuan. Dia dah buat effort yang bagus. Kita yang kat bawah ni tak tahu apa kan. Dan yang paling penting dia ada penasihat syariah dia. Orang hebat-hebat semua tu, peringkat dunia tu. Dia cuba sebaik mungkin untuk nak pastikan kewangan kita sentiasa menepatilah sikit sebanyak, sikit sebanyak. Jadi kita sokong saja, sokong saja. Apa yang kita ambil insurans, loan apa semua, ambil yang Islam. Kerana itu pilihan yang kita ada. Dulu-dulu berapa orang tokoh dunia termasuk Qardawi, zaman-zaman tak ada Islamic banking dulu kan, mereka pun ada memfatwakan kita boleh ambil loan konvensional. Kerana kita tidak ada pilihan. Sementara dunia hari ini, dunia pinjaman. Bukan kata tahun milenium tahun 2022 ni saja. Tahun 80-an, 70-an. Kan? Nak beli barang, nak beli kenderaan, pergi bank. Nak beli rumah, pergi bank. Nak meniaga pun pergi bank. Apa yang kami boleh buat? Ada beberapa sekolah kata, tak boleh nak buat apalah. Dia mengharuskan transaksi muamalah konvensional. Tapi setelah Islamic finance diperkenalkan di seluruh dunia, maka kita tidak ada pilihan lagi. Mau tidak mau, kita kena ambil yang itu. Kurang-kurang soal profit dia ambil lebih apa semua ada calculation dia yang saya akan terangkan sikit sebanyak ini. Tapi at least kita punya fund tu terpelihara. Saya ambil insurance every month. Kita sakit setiap bulan ke? Tak ada. 3-4 tahun sakit, baru claim. Kalau tak sakit, tak claim. Kan? Jadi duit tu dia kebajikan. Dia bagi orang tu, dia bagi orang ni. Dan ada portion daripada yang kita masuk tu, dia buat bisnes. Dia buat pelaburan sana, pelaburan sini. Tapi kalau tuan-tuan ambil konvensional punya insurans, nanti pergi kat, dia invest tak mana-mana lah. Itu saja. Tapi kalau yang Islami, dia dipelihara. Ya bang, ada nak tanya ke? Angkat tangan. Isyak ke? Ya? Nak tanya? Ya? Okey. Azan lah, azan. Kita sambung 5 minit.
Baik. Next kuliah nanti saya akan baca nota saya ini. Ia hanya betul-betul nota ya, very basic. Dan kebiasaannya saya ajar di mana-mana tempat kalau fake ibadah baik, muamalah baik, memang saya akan pakai nota saya. Saya tak pakai buku orang lain lah. Kerana saya nak urai cara saya dan susunan saya sendiri. Tapi benda yang sama je pun ya. Nota ni ada 15 bab. Sekurang-kurangnya dimulai dengan bab muqaddimah. Kemudian datanglah bab-bab yang lain, 14 daripadanya yang saya telah tapis hok diguna pakai hari ini dalam sistem kewangan. Sebab itu saya kata hok contemporary, hok semasa. Kalau hok klasik banyak. Tak kurang ada 40 bab. Ini 15 saja. Kerana banyak muamalat-muamalat klasik tidak dipraktikkan lagi. Tapi kalau kita nak belajar tak ada masalah. Cuma dia very klasik lah ya. Ni hak agak semasa yang very related kepada aplikasi kewangan masa kini ya. Jadi kita akan mulakan dengan mukaddimah. Kerana mana-mana ilmu yang kita belajar, especially fiqh lah, ibadah baik, muamalah baik, mesti ada mukaddimah, confirm lah. Tuan-tuan panggil ustaz yang mengajar hadis 40 Nawawi. Kuliah pertama dah baca hadis nombor 1. Saya rasa tak akan berlaku begitu. Kebiasaannya dia akan ambil masa 1 atau 2 kuliah untuk menyatakan tentang mukaddimah berkaitan dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ni apa benda? Hadis-hadis ni apa benda? Kategori hadis. Kan? Bagaimana hadis dikumpulkan? Hari ni orang ambil mudah, take for granted in the issue of hadis. Kan? Ini satu benda yang
susahlah. Satu benda yang perlu diberi penekanan. Hadis ni kita kena jaga. Jadi dia akan sebut hal yang penting berkaitan dengan hadis. Secara umum, kemudian secara khusus hak related dengan buku atau benda hak dia nak ajar. Dia mesti melalui mukadimah ataupun introduction. So, tuan-tuan ada basic idea tentang ilmu berkenaan dan lebih memudahkan untuk kita belajar pada masa hadapan. Ya, penting tu. Sama juga tuan-tuan panggil ustaz mengajar tafsir. Saya tak fikirlah first kuliah dia dah terus tafsir tu. Oh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tak ada. Dia akan sebut dulu tafsir ni apa benda. Apa itu tafsir? Secara bahasanya, secara syaraknya. Tafsir lah market kita ni ada berapa jenis? Siapa ulama-ulama tafsir? Kan, belajar tafsir tapi bila sebut Qurtubi tak tahu. Tafsir apa macam tu? Mesti tahu tokoh-tokoh besar dalam bidang tafsir. Sama dalam fiqh muamalah pun ada mukaddimahnya, tak boleh lagi. Di tempat lain saya ambil masa setahun, sekurang-kurang 10 atau 11 kuliah untuk nak menghabisi bab mukaddimah. Mukaddimah macam tu sekali lama ustaz. Kan? Memang kerana dalam mukaddimah dia memuatkan tajuk-tajuk yang penting, fundamental dan basic untuk kita faham. What is muamalah? Apa itu muamalah? Fahamilah terutama ya. Dalam mukaddimah tuan-tuan tak masuk lagi hak lain-lain itu, hak 15 bab tu. Mukaddimah saja. Pasal hak ni hak penting. Dan saya kira kalau tuan-tuan belajar mukaddimah muamalah, tuan-tuan dah ada idea tentang apa itu muamalah. Kalau hak lepas tu tuan-tuan tak belajar pun, saya kira hak betul-betul fardu ain ni, hak mukaddimah. Kan? Bahkan kalau di universiti kita belajar mukaddimah muamalah hanya satu single subject, introduction to muamalah. Sama dengan fiqh ibadah. Fiqh ibadah dia ada introduction to fiqh ibadah, introduction to science of worshipping, dia ada. Muamalah pun sama. Ada 6 bab kesemuanya. Pertama ialah definisi muamalah. Saya akan terangkan daripada Quran, daripada hadis Nabi ya. Definisi. Belajar definisi ya. Sikit lah itu. Kemudian yang kedua, kepentingan fiqh muamalah. The importance of human dealing. Pasal apa kita nak belajar muamalah ni? Banyak tadi lah tu. Kalau ada benda kita tidak tahu, kita kena tahu. Ada benda yang kita mesti tahu tuan. Ada benda kita tak perlu tahu. Lepas tu dalam Islam ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dalam muamalah pun ada benda kita perlu tahu. Kan? Ada benda yang kita sudah tahu tapi misunderstanding, misconception, salah faham. Itu perlu diperbetulkan. Hari ini dalam masyarakat Islam banyak misunderstanding. Itu yang kita perbetulkan. Kan? Ingat kita buat ni betul belakang lah. Ya. Perlu penambahbaikan daripada semasa ke semasa. Kena belajar kepentingan fiqh muamalah. Kenapa kita nak kena belajar the science of muamalah? Muamalah ni dipanggil human dealing. Deal kita sesama manusia ya. Of course lah, dari sudut kewangan, harta lah ya. Yang ketiga, kita akan belajar sumber kepada fiqh muamalah. The source of fiqh muamalah, sumber dia. Muamalah ni satu ilmu yang very systematic. Daripada mana sumbernya? Kan? Quran, hadis ya, saya akan jelaskan. Ada sumber yang primary, ada yang secondary. Tapi saya akan touch very basic. So kita ada idea. Ya. Jadi tak adalah terkejut sangat. Kan? Baca sikit, ini dalilnya. Baca sikit, ini dalilnya. Kadang-kadang orang ni dia negatif dengan dalil. Bila kita kata setiap benda yang dikaitkan dengan agama mesti ada dalil. Sikit-sikit nak dalil. Sikit-sikit nak dalil. Wahabi je ni. Kalau kita faham tentang sumber agama, tak akan timbul dakwaan atau lontaran liar seumpama itu. Agama mesti perlu pada dalil ya. Mesti. Kemudian kita belajar yang kelima, elemen fiqh muamalah. Hak ni hak paling penting ya. Saya kira dia sudah mencakupi sebahagian besar daripada fiqh muamalah. Di mana elemen fiqh muamalah ada 4 elemen yang besar. Saya hanya akan fokus kepada 2 saja. Dan saya kira inilah benda yang paling penting sekali bila kita belajar tentang muamalah harta. Pertama ialah elemen harta. Kita akan bincang tentang harta yang halal dan harta yang haram. Pasal apa hari ni orang banyak makan rasuah? Pasal dia tak belajar tentang harta-harta yang haram. Kalau dia tahu gitu je.
Duit yang haram ni tuan-tuan, walau 1 sen jangan masuk dalam badan kita. Apatah lagi bagi anak bini makan. Rasuah kan. Malaysia indeks rasuah tinggi. Ya. Kemudian kita belajar juga elemen kontrak. Especially kontrak-kontrak yang ada dan diguna pakai di sistem kewangan masa kini. Ya. Ada 15 kontrak sekurang-kurangnya. Saya akan go one by one tapi in basic. Ya. Kadang-kadang satu-satu transaksi yang tuan-tuan buat, dia tidak boleh bakar satu kontrak. Tuan-tuan beli rumah tuan dalam Islamic Financial, tak kurang 3 atau 4 kontrak yang tuan-tuan kena sign. Kita tak tahu kan, sign je kan. Ada 3 atau 4 kontrak. Pasal apa ada banyak kontrak tu? Pasal nak menghilangkan riba. Tak nak bagi ada yang itu. Syubhah-syubhah yang ada tak nak bagi. Kemudian yang akhir sekali, kita akan sentuh juga tentang perbankan Islam, sejarahnya, kepentingannya dan apa-apa yang berkaitan dengannya pada hari ini. Hari ini alhamdulillah kewangan Islam, saya ingat dah hampir keseluruhan bank yang mengambil inisiatif untuk nak mengeluarkan produk-produk yang bebas riba lah, free riba ya. Saya bagi contoh paling senang Whole Leong Bank. Whole Leong Bank. Dia bank yang kita kata Whole Leong kan, Islam ke? Nama pun Whole Leong. Tapi tuan-tuan, sebahagian produk dia yang Islamik dapat anugerah oleh bank negara. Baru-baru ni dia dapat anugerah, saya ingat dah banyak tahun dah. Dia dapat the best takaful in Malaysia. Dia dapat 2 atau 3 anugerah. Insurans yang paling bagus. Islamic banking dia buat agak lewat berbanding bank-bank yang lain. Tapi kerana produk yang dikeluarkan, TikTok, servis yang diberikan, TikTok. Sebab saya sendiri adalah saya insurans dia lah ya. Servis dia cepat sekali. Jadi dia baguslah ya, walaupun dia yang non-Muslim, tapi dia ambil inisiatif juga, ambil bahagian lah dalam nak bagi servis ataupun produk yang baik kepada masyarakat. Dan begitulah hendaknya kita pun, insya-Allah taala. Jadi ada 6 bab ni tuan-tuan, kita akan teruskan. Baru kita akan masuk bab yang pertama, bab jual beli. Ada bab-bab di bawahnya sampai last sekali itulah babul faraid ataupun kitabul faraid, bab faraid. Faraid ni saya tak bagi detail lah tuan-tuan. Saya akan hanya sebut perkara-perkara asas berkaitan dengannya. Kerana hari ini masalah faraid di Malaysia amat bermasalah sekali. Banyak kes faraid tidak selesai. Banyak. Kerana tidak ada ilmu dan tidak melihat akal kepentingan. Orang kita kalau bab mati, yang dia bersungguh tali arwah. I'm very sorry to say. Tapi pengurusan harta si mati, tak banyak orang yang tahu. Dan kalau dia tahu pun dia tak nak tanya orang yang tahu. Itu saya ingat satu masalah. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu untuk malam ini. Aku lupa liazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dan kita akan melalui satu sesi pengajar yang menyeronokkan. Belajar muamalah ni seronok insyaAllah. Kita tangguhlah majlis kita di atas kafar.